Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang di atas limpah kurniaan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan nikmat masa. Dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini setelah mana kita selesai mengerjakan salat pada maghrib. Qala Allah Ta'ala fil kitabil azim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajjata wa umrata lillah. Sadaqallahul azim. Maka sempurnakanlah ibadah umrah dan haji itu kerana Allah Ta'ala. Ketika ini ramai sudah di kalangan jemaah haji yang sudah kembali ke tanah air. Dan masih ada lagi beberapa kumpulan yang berada di Mekah ataupun di Madinah yang akan kembali sepenuhnya. Dan akan tiba pula musim umrah yang lebih kurang jatuh bulan 12, awal bulan 12 ataupun penghujung bulan 11. Visa umrah sudah dibuka. Maka ramailah baik daripada Malaysia dan negara-negara lain yang akan berpusu-pusu untuk menunaikan umrah. Suka saya ingin menyebut tentang beberapa perkara berkaitan dengan persiapan untuk melakukan umrah yang saya kira ramai yang terlepas pandang ataupun nampak benda itu remeh, tapi dia besar. Yang pertama, dalam kita ingin melakukan umrah, dia perlu ada persiapan dalaman dan persiapan luaran. Yang pertama, persiapan dalamannya ialah dia memohon kepada Allah, minta supaya dia termasuk dalam senarai visa Allah, mendapat jemputan daripada Allah. Bukan hanya sekadar urusan visa yang ada dalam pasport, tapi lebih daripada itu, supaya Allah tetapkan dia boleh pergi. Dan dia perlu minta, bukan semata-mata mengatakan tak apa, travel yang saya pergi ni berpengalaman, dia ni hebat, nanti saya bayar cukup masa saya pergi. Jangan. Kena ada ar-raja, pengharapan kepada Allah. Kerana kita nak buat umrah, kita melakukan kerana Allah, malah segala benda kita nak buat kerana Allah, tapi lebih-lebih lagi pekerjaan umrah, dia bukan semata-mata atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Itu kena ingat. Yang pertama, berharap doa pada Allah. Yang kedua, dia perlu kepada amalan dalaman yang biasa dibuat di Malaysia sebelum dia berangkat pergi ke sana. Apa dia amalan? Antaranya ialah salat sunat, zikir, doa-doa yang perlu dilazimi di Malaysia, dan bila pergi ke sana dia boleh terus buat. Bukan baru nak buat di sana, baru nak masuk gear 1, baru nak mula nak buat salat sunat, baru nak baca Quran, baru nak tahu berzikir. Di Malaysia amalkan dulu, biasakan, supaya pergi sana kita tak rasa kekok. Kita tahulah apa yang perlu buat, apa yang tak perlu buat, dan kita tahu dengan bacaan yang betul. Dengan kita belajar, dan kita bertanya di Malaysia, buat di Malaysia, biasakan, lazimkan lidah, lazimkan hati kita hidup
untuk ingat pada Allah, bukan semata-mata di sana sahaja. Ini ramai orang lepas pandang. Dia baru pergi sana, baru dia nak belajar macam mana solat sunat, macam mana nak berzikir, baru nak start. Rugilah. Masa yang ada sana lebih kurang 10 hari, 3 hari di Madinah, 10 hari di Mekah. Tolak hari sampai, hari balik. Tolak yang jet lag, nak tukar masa. Tolak lagi waktu nak shopping, waktu tidur, waktu rehat, waktu sembang. Banyak yang dah dilepaskan masa. Jadi yang ada masa sikit je. Yang sebenar-benar kualiti untuk ibadah tu sikit saja. Jadi pastikan kita pergi sana, kita tahu dah apa dia amalan, dan amalan itu sudah biasa dilazimi, dibuat sewaktu mana di Malaysia lah. Bukan di sana baru nak start. Baik, itu dari segi dalaman. Luarannya macam biasa lah, dengan visa, tiket, itu semua perlu diselesaikan. Dan keadaan bulan 12 ni dia masuk musim sejuk. Dia boleh pergi kalau sejuk tu bawah 15 darjah Celsius. Kalau nak sejuk. Kalau panas-panas sangat pun 20 darjah Celsius. Dia tak panas sangat. Kalau pergi kebetulan, saya pergi tak sedar sejuk Ustaz. Kebetulan. Tapi musim tu musim sejuk. Dah masuk bulan kedua, bulan Safar, musim sejuk. Aku bawa lah baju lebih kurang yang rasa-rasa sesuai. Jangan banyak sangat, jangan berat sangat. Nanti balik pun lagi berat. Itu confirm membeli belah di sana. Dari segi luarannya, pakaian yang dibawa, ini penting. Sebab saya tengok jemaah Malaysia terutama ni, dia cukup ambil mudah bab pakaian. Yang lelaki dia kira nak bawa baju apa yang dia rasa selesa. Sebab dia kata di sana tak ada orang nampak dia, tak ada orang tengok. Tuan, saya nak bagi panduan untuk nak bawa pakaian kepada lelaki dan perempuan. Perempuan sekejap lagi, kita tuntut pada lelaki. Lelaki bawalah pakaian yang sopan. Yang macam mana kita pakai pakaian tu pergi masjid, pergi surau di Malaysia, pergi ke majlis ilmu, maka pakaian itulah yang kita bawa pergi sana. Tak usah peduli dengan orang yang berada di sana, ataupun yang pakai pakaian macam-macam di sana. Tak usah ikut orang. Kita buat dengan ilmu. Tak kira lah kita di sana ke, di tempat mana sekali dalam dunia, kita nak jaga adab kita bila berhadapan dengan Allah. Memanglah bila pergi sana macam-macam nanti orang pakai baju dengan gambarnya, dengan segala pakaian macam-macam. Tapi kita jaga adab kita dengan Allah. Ustaz, Allah tengok hati Ustaz. Ini kalam-kalam tasawuf. Allah hebat. Benar Allah tengok hati, tapi luar lagi-lagi Allah tengok. Janganlah pakai baju yang gambarnya Metallica sah-sah gambar tengkorak. Harley Davidson, dia bangga dia ada kelab Harley Davidson, nak pergi jumpa kelab Harley Davidson dekat Jeddah. Dia pun bawa baju. Ada yang kebanyakannya gambar tengkorak Harley Davidson. Hard Rock Cafe Chicago. Ni mahal Ustaz orang bagi. Orang bagi tak bagi, mahal tak mahal, simpan. Tuan, Hard Rock Cafe tu dia bukan jual nasi lemak. Dia bukan jual budu. Dia memang jual arak. Confirm dah, tak payah tanya tak apa. Kena tabayun Ustaz. Tak payah tabayun, confirm dah. Hard Rock Cafe dia jual arak. Jadi janganlah kita pakai pakaian yang bukan, baju tu tak haram. Arak tu haram baju. Tapi kita seolah mengiklankan, kita tolong iklan pakai baju tu. Tolong tunjuk. Bangga pula. Nak menghadap Allah. Jadi bawa lah, pakailah baju elok-elok. Dan baju tu, jubah yang kita bawa, baju Melayu, kemeja ke t-shirt, ada yang elok. Entah nak bawa pergi semayang terutamanya, tolong sangat-sangat, tolong gosok baju. Ustaz, kita ni kat negara orang pun tak kenal kita. Bukan masalah orang tak kenal kita, kita nak jaga adab kita dengan Allah. Tuan pernah pergi kerja ataupun outstation. Outstation, baju kita lipat dalam beg. Bila outstation dia ada kerja, sampai-sampai biasanya ada meeting, ada jumpa klien, appointment.
kita akan pakai baju dalam beg tu kan. Nescaya baju tu kita akan usaha macam mana sekalipun untuk buat dia tak kedut. Bawa sereka ke, order dengan hotel ke, panggil, hantar kita akan usaha, kita tak pakai baju, buka-buka pakai baju berkedut 18. Tak akan, malu. Tapi pergi Mekah Madinah, orang ambil mudah. Tak apa Ustaz, baju ni bersih. Iyalah bersih, tapi berkedut. Nak menghadap Allah ni. Sebab tu kalau dengan manusia, dia cukup jaga. Dia akan usaha kok mana-mana. Dia akan jaga baju besok pagi. Besok pagi tuan pergi kerja, dia berkedut baju. Bagi tahu pada bos, tengok hati bos. Hati saya baik bos. Ni luaran je ni, dunia je ni. Boleh? Tak mahu. Malu je. Tapi dengan Allah dia ambil mudah. Sebab itu saya nak tegur sama solat Jumaat. Bila solat Jumaat ni ramai orang datang. Bila datang ramai dia macam-macam pakaian dia pakai. Tuan, solat Jumaat tu, Jumaat adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat adalah hari kebesaran umat Islam. Banyak keberkatan berada dalam kelebihan. Maka bila datang solat Jumaat, jagalah pakaian. Ni ada yang pakai kain pelikat, okey lagi. Pakai baju pagoda. Ni budak muda. Baju pagoda, tak in, masuk dalam. Perut pula tak tahu dah berapa bulan. Kalau sadar tak apa, pakai baju pagoda sadar. Cuba masa turun masjid tu, lepas sembahyang Jumaat, ajak dia, jom pergi kundi kahwin, ataupun jom pergi jalan-jalan ke SCC ke, pergi Giant ke. Dia nanti jawab apa? Kejap, saya nak balik rumah tukar baju. Tak ada orang akan pergi Giant ke, pergi ke SCC, pergi kundi kahwin, pakai baju pagoda, pakai kain pelikat, masuk dalam tak baju tu. Baju pagoda tu masuk dalam. Mana ada? Buang terbiak gila orang kata. Ada orang pakai kain pergi jalan ke SCC, mana ada? Walaupun baju tu tutup aurat, eloklah. Yang itu dia bawa datang sembahyang. Sepatutnya yang datang sembahyang tu lah paling baik. Patutnya bila turun, boleh nak pergi kundi kahwin, nak pergi mana-mana berjalan, nak lepak, boleh. Tapi tak, balik rumah dulu, tukar baju, pakai yang terbaik. Kalau pergi kundi kahwin, mana ada orang pakai sambil lewa. Walau bukan orang tengok dia pun, orang nak tengok pengantin, mak pengantin, bapak pengantin. Tetamu ni tak apa-apa tengok. Asal datang, okey, tunjuk muka. Dia pakai baju warna apa, berkedut ke tidak, tak ingat. Tapi dengan manusia dia cukup jaga. Dengan Allah dia buat lebih kurang. Kita dah melaporkan duit ribu-ribu untuk pergi umrah. Kita dah sampai tempat yang paling mulia dalam dunia, terbaik sekali dalam dunia. Maka biarlah pakaian pun yang terbaik. Kita kalau dapat jemputan raja, siapa pernah dapat pangkat Datuk Tan Sri dan sewaktu dengannya, masuk istana macam nak masuk tu, dia punya baju, kalau dia tak ada, dia tempah. Kalau tak sempat tempah, sewa, pinjam, usaha. Nak masuk berapa jam tu, nak buat bunga dekat samping tu. Saya pernah jaga kerabat raja. Dia cerita, kalau dia tipu, saya tipu. Nak buat bunga tu kena bayar pula RM50. Sebab tukang-tukang buat tu, orang yang dalam istana dia tahu ulas bunga. Dia ada bunga kan, Pahang air tengah dunia dia ada. Orang sanggup. Nak masuk dalam istana tu, dia kena berjalan, kena rehearsal. Cara berjalan macam mana, cara bercakap, cara duduk, cara nak makan. Dia susun segala sudu besar, sudu kecil, berapa besar. Penuh atas meganya. Nak makan, makan sup. Dia duduk kat depan, tarik, jangan. Dia tak boleh main suka hati dengan kedai mamak, tak boleh. Dia punya adab-adab, tata tusila dia kena jaga. Tak boleh silap. Zero mistake. Jangan buat silap. Raja bukan tengok pun, tapi dia nak jaga. Malu orang sebelah keliling. Begitu manusia sesama manusia. Itu baru dengan raja. Allah huwal malikul muluk. Dia raja daripada segala raja. Jagalah sama adab sopan bila pergi sana. Pakaian terutama, jangan main lebih kurang. Ustaz, kat mana nak gosok Ustaz? Kalau yang tanya tu okey.
ataupun bawa serika kecil ke, buatlah macam mana tuan. Macam mana tuan-tuan boleh pergi outstation, boleh jaga pakaian tak kedut, macam itulah nak pergi sana. Semua ada, tinggal kita nak atau tak nak. Kita nak jaga atau tidak. Pedulikan orang, bukan sebab orang kita pakai elok. Di Malaysia pun, kita datang masjid surau, semayang dia elok. Nak pakai baju Melayu, elok, butang, kemat. Cuba hari raya. Pagi raya tu, itulah baju paling terbaik kita pakai. Pakai baju macam tu. Kalau rasa nak pakai songkit, samping nak pakai. Tapi bimbang Ustaz, kalau pakai samping, nanti isteri bimbang. Isteri yang bimbang. Mana butang baju aku, Pak? Tak apa, kalau suami nak bersemat, nak berlawak pergi masjid, tak apa. Kita jaga. Kita nak menghadap Allah. Elok, lebih kurang. Pagi raya, dua raya. Raya haji, raya puasa. Raya puasa terutama. Yang tu memang orang cukup jaga bab pakaian. Bukan wajib pakaian baru, sunat. Tapi kalau tak ada baju ataupun butang tak cukup, taubat laun tak datang sembahyang. Rela tak duduk di rumah daripada datang sembahyang. Malu. Nak pakai jubah, nak elok-elok. Gosok. Tak kira Malaysia baik, negara mana, gosok, elok. Kita nak menghadap Allah. Biarlah kita datang dalam pakaian yang terbaik, kita akan rasa puas hati. Macam kita pergi kerja. Entah pergi kerja, entah biasalah beli baju kemeja, beli seluar, necktie, baju kot adalah yang kena pakai setengah-tengah pekerjaan. Entah beli tak yang lebih kurang. Tak jangan, tuan-tuan beli yang elok. Jaga. Orang bukan tahu jenama apa pakai sama. Tapi kita nak yang terbaik, kita nak beli yang berjenama elok. Kita pakai puas hati, kita rasa confident. Terutama nak pergi interview, cukup jaga. Cukup jaga. Jadi dengan Allah kan, tolong sangat-sangat jaga pakaian. Jangan buat lebih kurang. Banyak saja cara nak gosok baju. Sampai-sampai tu tanya mutawif ustaz kat mana nak gosok baju. Ustaz je pun dia akan gosok baju je. Kalau saya pergi, saya ada baju yang memang lipat kok mana pun dia tak memang tak berkedut. Memang kadang dia nampak macam kedut tapi tak kedut. Adalah baju. Yang tu letak yang pertama. Nanti dah tengah hari sikit dah sampai, pergi dah cari dobi. Gosok sekali semua. Gantung semua elok. Kita pakai pun rasa puas hati. Entah kalau nak buat baju ni saya bagi tip lah. Sebab saya bawa jemaah, lalu nak alik saya bagi tip. Orang lelaki nak bawa baju, kita duduk sana 10 hari kan, 10 hari betul. Bawa 5 line atau 6 line nak lajak. Jadi kita boleh pakai satu baju tu 2 hari betul. Sana musim sejuk sekarang ni, jadi tak berbau, boleh tahan 2 hari pakai. Kita pun bukan pakai selalu, pakai kejap pergi balik masjid, tak berpeduh. Jadi pakai boleh bertahan. Ataupun nak pakai 5 hari, 3 hari pakai, yang baju 3 hari sebelum tu hantar dobi. Siap, dia siapkan sehari 2 hari. Keluarlah duit sikit, entah apa salah. Sebab kita nak menghadap Allah, buat yang terbaik. Bawa 5 line, jubah dengan ni satu nak pakai jubah. Saya nak bagi tahu, pakai jubah. Dia mesti pakai baju dalam, baju pagoda, singlet mesti pakai. Jangan kita buat selesa style kita. Tak apa Ustaz. Baju pagoda satu dia tak pakai, yang bawah dia tak. Kadang-kadang kita main pakai belasah, orang tengok dengan malu kok lah. Kita nak pakai satu baju yang daripada bangsa lain, kita pakai biar yang betul. Oh nampak elok, smart. Dia kata Arab cantik, tak pilih badan besar ke kurus, elok dia pakai. Sebab dia cukup syarat dia pakai. Pakai biar ada baju pagoda dekat dalam. Nak warna putih, pakai baju pagoda, singlet, pakai something kat dalam. Seluar tu dia pakai lah. Jangan pakai seluar pendek. Ada orang dia pakai seluar boxing, dia rasa macam orang tak nampak, angin tiup macam orang tak nampak. Pakai seluar jubah ada 12 rial dan 10 rial, dia pakai lah. Nak pakai kain pun tak apa, dia tutup. Oh elok. Tuan-tuan nak beli jubah dekat leher ni tak? Ni biar leher tuan-tuan beli ni, beli jubah, cuba tutup sampai leher. Oh elok. Saya pakai ni sebab ni saiz saya. Ada orang dia tak boleh sangkut. Tak apalah nak buat macam mana. Tapi kalau yang elok, dia sampai atas. Oh elok. Sebab tu kita tengok orang Arab pakai elok. Elok. Tertegak atas bahu. Oh elok. Kalau baju Melayu dia lain pula. Dia tegak tepuk dia lembut. Bahu dia jatuh sikit. Itu baju Melayu.
Jadi kita pakai yang elok, kita rasa confident. Ni kita pun tengok, tak cantik saya pakai. Sebab kita tak ikut dia punya tata tertib tadi. Macam masuk istana. Tak ikut pun tak apa. Tapi itu dia punya tata cara. Kena ikut. Tak ikut bukan salah, bukan kena denda. Bukan berdosa. Tapi kita nak jaga. Macam mana orang lain pakai, kita nak pakai. Ataupun memang ada dia punya tata tertib dia. Kita nak pakai. Nak menghadap Allah. Bukan manusia. Jangan letakkan manusia. Saya datang ni bukan nak dengan manusia. Sebab Allah dah memang ini pakaian selesa. Saya pakai selesa. Pakai yang terbaik. Jadi lelaki tolong jaga bab pakaian. Bawa lah baju apa yang sopan. Sopan lah. Silakan nak bawa t-shirt ke apa, tapi sopan. Elok. Di samping kita jaga diri kita, kita nak menghadap Allah. Nak pakai seluar jeans, seluar tracksuit, apa sila-sila. Yang penting sopan. Baik, habis cerita bab lelaki, perempuan. Perempuan senang je. Bawa 5 lai, 10 lai kain telekung, tak apa. Hari-hari tukar kain telekung, tu je kerja. Pergi masjid pun telekung, nak pergi ziarah telekung, nak masuk shopping telekung, senang kerja. Tak payah susah. Dan sahut telekung, pergilah mana-mana pun tak bimbang, tak pelik. Kat Malaysia mungkin anak jalan keluar sikit, takut orang ingat hantu. Keluar tempat-tempat gelap, orang lari mana-mana. Sana tak apa, sepanjang masa telekung. Nak spare lah baju datang, baju balik tu pun nak pakai baju bah tu nak apa. Okay. Beli pun sikit-sikit. Lebih tu pakai telekung, senang cerita, tak ada susah. Perempuan. Dan jangan pula bertabarus. Cantik-cantik pun solid-solid nak ikut. Tu orang tu boleh Ustaz, ni orang ni boleh. Dia bunyi macam lepas ni. Tak tahu siapa dia cakap. Biarlah orang lain tu, biar saya kata. Jangan ikut orang. Jangan ambil Arab tu sebagai dia punya rujukan utama. Arab bukan rujukan utama. Quran hadis rujukan utama. Orang Arab boleh buat macam ni, tak peduli kan. Yang tak betul, kita jangan ikut. Yang elok, kita ikut. Macam ada orang kata, Ustaz tak di Masjid Haram, Masjid Nabawi, orang tak wirid pun. Ni apa pasal kita wirid lepas sembahyang? Bida'ah ni Ustaz. Tuan, saya belajar sana. Saya duduk sana 11 tahun. Saya nak bagi tahu itu bukan bida'ah. Dia pemandai-mandai sendiri. Dia pun tak tahu ujung pangkal pun. Orang bida'ah, dia pun bida'ah juga. Tuan, bida'ah ni benda yang Nabi tak buat. Tak buat langsung. Nabi ada wirid. Dan cuma kita ni disusun. Ulama Nusantara ni susun ni dia. Wirid tu sama. Dia orang wirid, cuma kita tak dengar. Atau semayang di masjid luar. Kalau masa saya duduk di sana, kita ada semayang masjid-masjid kecil lah. Ada masjid kecil besar. Habis semayang memang imam senyap, tapi makmum berwirid. Kita mesti akan dengar. Dia bunyi macam, bila ramai tu bunyi macam tu. Astagfirullah. Dia berbunyi, bergemuk. Tapi dapat Masjid Haram, Masjid Nabawi tu dia besar, kita tak dengar. Dan kadang memang orang tu tak berzikir pun. Kita zikir lah. Duduk sekejap, nak pergi mana sangat. Nak balik, nak makan, beratur dekat pintu tu nak keluar masjid. Kat hotel pun nak beratur, ambil makan. Duduk sekejap, 5-10 minit, 15 minit, tak apa, itikaf. Tenang. Nak pergi mana sangat. Wirid pun. Kita sendiri kena wirid. Memang nak pergi imam, nak wirid satu masjid, ganggu habis macam-macam orang nak buat ibadat. Kita di Malaysia, sakat semayang wajib, semayang sunat, baca Quran adalah sikit-sikit. Jadi imam baca lah wirid. Imam pun tengok-tengok lah juga. Ada masbuk ke, ada orang tengah semayang buat jemaah, terlewat, jangan Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tahulah suara macam Ustaz Zulkarnain. Tahulah sedap, tapi pelan-pelan. Tengok kanan, tengok. Zikir-zikir tapi jangan kuat. Astaghfirullahaladzim. Sekadar mengingatkan jemaah, kita nak berzikir. Kalau tidak, pakat tak berzikir lah, pakat balik lah. Jangan-jangan orang yang makam tinggi nak start untuk Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha. Jangan-jangan. Tak zikir dekat atas jadah, keluar ke tak zikir. Naik motor, naik kereta, nyanyi. Senangnya dalam hati. Sambunglah lagu tu. Jadi tu keluar tajuk sikit lah sebab zikir. Jadi jangan main tengok je. Kita rasa macam itu yang betul. Tak semua betul yang kita tengok. Ada yang betul kita boleh ambil, ada yang tak betul tak usah ambil. Yang pakaian tadi clear kan. Orang perempuan tak usah duk
Macam-macam sangatlah. Nak bergaya tu tak pakai telekong, senang cerita. Make up apa semua tak pakai lah. Yang tu kat Malaysia pun tak patut tak pakai lah. Ini jadi susah bila kita nak memakai benda yang terlebih. Allah buat eloklah muka macam tu, kita nak tambah. Nak touch up sikit, nak letak pipi merah sikit, nak letak maskara sikit, nak letak lipstick, macam-macam nak letak. Ustaz, pucat je, pucat. Habis nak menghadap Allah tu tak pucat. Tak apa, Allah tengok hati. Hati lagi. Muka pun Allah tengok. Jagalah ambil wuduk. Muka orang ambil wuduk, dia ada cahaya. Bukan cahaya spotlight, tapi ada cahaya. Lazimi dengan wuduk, muka tu akan bersih. Tengok muka yang tadi kanan kan, tu tengok. Tu muka ada cahaya, ada nur. Sebab selalu lazimi dengan wuduk. Ayo bersihkan muka kita bersih. Kita pergi tampar tempel macam-macam. Tak usah buat kira dengan orang lain. Macam-macam orang di sana, memang keadaan dia bercampur aduk banyak bangsa. Kadang yang memang tak tahu dia main buat. Jangan ikut yang kita tahu, jaga. Baik, saya nak minta iklan sikit. Kereta ni dia blok kereta, minta alihkan WPJ 2667 warna putih. Minta alihkan WPJ 2667 warna putih. Minta alihkan segera. Ini iklan daripada jemaah, iklan daripada saya. Tadi banyak kereta blok tempat parking ustaz. Sampai keluar pergi cari parking. Tuan tahu dah tu orang parking ustaz. Jangan parking, jangan. Dia biarkan, dia biasa tapi dia blok. Tu anda nak naik lompat ke atas ke, memang tak boleh masuk. Dia penuhkan ni, depan tu kosong. Kalau tidak, biarlah dia masuk parking ustaz. Sama ada dia jadi ustaz ataupun ustaz blok kereta dekat belakang. Kesian ustaz, so ustaz kadang lewat. Kalau parking masjid besar tak. Baik, alang-alang dah masuk iklan tu tadi. Jadi tolong alihkan WPJ 2667 warna putih. Jangan ganggu tuan. Baik, parking ke, tadi saya tengok habis semayang ada orang nak keluar. 2 biji kereta parking blok orang nak keluar. Kalau kita tahu kereta kita dah belakang, keluar cepat. Ataupun datang awal, parking duduk dalam. Kita pun tahu kita nak keluar lambat tak apa. Kalau nak keluar awal, parking kat luar senang. Enggak, ni bab parking ni pun Islam jaga. Bab semayang, bab saya nak kaitkan, bila semayang di sana tu di mana-mana, jangan semayang depan pintu. Ni pintu keluar, pintu belakang. Di masjid, kau tak apa Ustaz, dekat sana orang semayang. Tak, dia tak ada ilmu. Dia main kira takbir, kira asal boleh takbir, asal dia ada tempat. Jangan, orang tempat laluan, jangan semayang. Melainkan dia dah memang sama rakaat, 4 rakaat contoh, ikut imam tu, 3 ke 2, imam bagi salam dia dah habis. Tak apa, tapi kalau dia masbuk, jangan semayang depan pintu. Islam larang orang ganggu laluan. Habis dalam dia main tegak tahan orang. Yang ni balas, yang ni kita nak buat ibadah biar ada ilmu. Baik kat Malaysia, baik di sana. Dia tolong alihkan. Lepas-lepas ni pun tempat-tempat lain jangan buat. Dah tahu dah memang laluan ni, memang depan pagar tu, itu je lah laluan keluar masuk. Ada masjid dia ada pagar lain, tak boleh keluar masuk, boleh keluar tempat lain. Kita tengok dah masjid ni tak ada, satu depan satu belakang. Janganlah blok. Baik, tu selingan. Tapi berkaitan juga di sana. Dia kira nak semayang mana, asal boleh. Tengok-tengok lah, agak-agak lah. Tak kira lah orang lain tu orang lain. Sebab tu saya kata jangan ikut orang di sana. Pergi dengan ada ilmu. Jangan pergi ikut orang-orang buat, kita buat orang. Jangan. Pergi dengan ada ilmu. Baik. Itu persiapan luaran. Tak pergi sana lagi. Itu pakaian. Settle lah bab pakaian. Dan bila kita pergi umrah, saya ada uruskan, saya bawa jemaah, kebetulan family, mak saudara, sepupu. Rupanya bila bawa sepupu ni, dia saudara dia lagi besar cabaran. Jelas sebab kita rapat, jadi dia punya cabaran tu besar. Tak apalah, kerja saya. Tapi memang bila kita nak pergi, kita excited nak pergi tu. Bila dapat visa, itu soalan yang memang soalan payah nak jawab. Bila nak dapat visa? Visa dapat bila dah keluar. Bila? Wallahualam. 2-3 jam nak fly tu boleh keluar, kalau dah lambat. Kalau tak keluar, kan tak fly. Itu cerita. Sebab tu saya kata di awal tadi, kena minta. Sebab tu saya tak faham tu bila buat
Dia kalau pergi tempat lain, dia boleh tahu risiko yang dia kena hadapi kalau tak dapat visa, tak dapat visa. Tapi bila pergi umrah ni, dia macam letakkan satu harapan sepenuhnya. Confirm dia bayar ni, confirm dapat. Confirm mesti flight. Kalau tak flight, nanti salah tu tak. Tuan bertenang, bawa bertenang. Tuan ingat tak peristiwa Hudaybiyah? Bagaimana Nabi yang mendapat wahyu dalam bentuk mimpi, Nabi bercakap dalam bentuk hadis, ucapan Nabi itu jadi hadis, masuk ke Mekah, tak boleh masuk, kena patah balik ke Madinah. Saya ringkat kalau cerita panjang. Tuan, Nabi dapat visa daripada Allah. Nabi bercakap tu hadis, benar. Tiba-tiba tak boleh masuk sampai Hudaybiyah, 25 km nak masuk Mekah, kena patah balik dalam perjanjian Hudaybiyah, kena balik. Tuan, Nabi dah merasai dulu dah. Sebab tu bila pergi umrah yang dah lama sekalipun, relatekan sirah-sirah ni kepada kehidupan kita hari ini. Begitu jadi marah, inilah salah. Tuan, memang kalau nak dicari kesalahan, akan jumpa kesalahan travel, kesalahan agent, kesalahan airline, macam-macam. Tapi di sebalik daripada kesalahan orang tadi, sebaliknya, beyond of that, Allah nak uji kita. Memang ujian lah, tuan. Dia dua, satu nikmat, satu ujian. Nabi bersabda, aku kagum dengan orang Islam. Bila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Bila dia diberi nikmat, dia bersyukur. Dua. Memanglah benda musibah, benda tak elok, ujian kita tak suka. Tapi masa itulah nak tengok macam mana kita hadapi. Memanglah kita yang merasa ni, kita marah lah. Oh senanglah Ustaz, sikit-sikit sabar, sikit-sikit ujian, habis saya tak boleh pergi. Bukan kita marah macam mana sekalipun, kalau dah tak boleh pergi, tak boleh pergi. Kalau melainkan kita pun fikir macam mana nak selesai masalah, cari orang lain, cari usaha, itu tak apa, kita bantu. Memang bab visa ni, lama dah berusaha dengan Arab ni. Memang ni satu benda yang sukar untuk isteri. Ni nak bagi tahu jiran-jiran ni, boleh tak? Nak pergi umrah ni, boleh tak? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tuan, jadi bila nak pergi umrah, dia rasa seronok lah, excited nak bagi tahu orang. Tapi dengarlah, nasihat saya, selagi mana tak nampak visa tu atas pasport, memanglah pasport tu dia akan dapat lewat, nak dekat terbang pun dapat. Tapi boleh ambil gambar. Kalau kata travel kata dapat visa, bagi tahu dia, saya nak tengok visa tu atas pasport. Dia boleh ambil gambar, boleh send pasport. Kemudian nampak betul-betul atas pasport tu nama kita ada cok betul semua, masa tu baru bagi tahu. Kalau tidak, jangan buat pasal. Saya pernah kena sekali. Biasanya memanglah kita bagi tahu dekat Facebook 1-2 hari yang memang confirm dah pergi. Tapi hari itu, kali itu saya nak pergi, saya tak bagi tahu lagi. Sampai dah dekat airport, sebab bimbang pada penerbangan tu ada masalah situ. Masuk check-in tu dah rasa tak sedap hati. Lalunya dekat airport bagi tahu, okay, nak pergi umrah, doa kat saya ni, gini. Tapi tak bagi tahu. Yang memang betul, tak fly hari tu. Delay flight. Malulah kalau dah bagi tahu, tak sampai lagi. Nak pergi tapi tak sampai-sampai. Jadi nasib baik tak bagi tahu. Nak lagi selamat, tunggu dah check in betul, dah nak naik flight tu nak pergi, tu baru update status pergi umrah. Visa ni memang payah, memang susah nak cakap. Dia, kalau tonton sendiri berurusan orang Arab dengan kedutaan, baru tonton tahu. Tonton berurusan dengan orang Malaysia travel, memang kita boleh marah, boleh tak puas hati. Tapi kalau tonton sendiri pergi buat urusan, baru tahu. Jadi memang tak apa, simpan dulu. Simpan, nak bagi tahu orang tu simpan, tahan. Doa lah, saya kata doa. Boleh lah bagi tahu, hint sikit-sikit, mungkin nak pergi, doa kan. Tapi confirm pergi, itu jangan, hati-hati. Dan kalau kata confirm pergi, ada visa, tiket semua nak fly, siapa yang mampu untuk buat makan-makan, majlis kenduri kesyukuran, buatlah. Siapa tak mampu, tak payah buat. Tak perlu buat pun. Tak menjadi syarat sah umrah, kena buat makan, tak payah. Ada orang dia rasa bimbang, tak boleh, Ustaz, kena buat makan. Dia mampu buat, ada masa, tak ada masa. Kalau mampu sekali pun tak usah buat, tak ada masalah. Orang lain pula pergi tanya, nak pergi umrah tak ada makan-makan ke? Atau pergi haji, tak ada buat makan. Kawan tu dah lah keluar duit banyak, kita pula nak suruh dia jamu kita. Kok lah kalau dia jamu, tiba-tiba dia bagi. Nanti canai. Ini je ke? Sebab sekarang orang ingat kalau ada kenduri, kambing boleh, gulai kawah, macam-macam. Tak, kalau nanti canai, itu yang dia mampu. Jangan letakkan dalam mentaliti kita susah kan. Jangan. Dia boleh pergi, alhamdulillah, doakan dia. Minta kita didoakan. Baik, bab doa. Ni masih kat Malaysia, minta cerita kat sana. Banyak benda nak cerita. Bab kita nak minta dia doa pada kita. Memanglah di Facebook, WhatsApp, dia akan bagi tahu kita pergi. Dan orang akan minta doakan saya, doakan saya. Penuh doakan saya. Kan kalau doa tu secara umum, doakan saya. Nak doa apa? Kita pun orang yang pergi pun tak tahu nak doakan apa. Jangan susahkan dia. Spesifikkan, bagi tahu nak doa apa. Nak cari jodoh ke, nak tambah jodoh ke, nak murah rezeki, bagi tahu biar clear. Tak ada masalah. Doa benda baik kan? Kalau boleh tulis surat. Tu dah kertas sikit. Supaya apa kertas ni? WhatsApp memang boleh, inbox, tapi kertas ni tujuan dia bila nanti dia nak doa dalam Masjid Haram ataupun masuk umrah, tawaf, dia tak perlu dah buka handphone sebab ada kertas. Dan jangan buka handphone sewaktu tengah buat umrah, daripada tawaf sampai sa'i habis tahallul, jangan buka. Dia kalau tak pusat, saya offkan wifi, saya tak buka internet. Tak, dia akan terbuka. Dia memang tak buka tapi terbuka. Keluar notification, keluar, ada orang dah, daripada grup ni, ini gosip kena baca. Jangan buka dah, simpan, tutup. Simpan dalam beg. Jangan simpan kat hotel, bawa jugalah. Nak call nanti tersesat, hilang apa ada nombor phone. Tapi jangan buka. Ada kertas, ambil. Doa ni, kertas ni dah doa, tandakan, lipatkan, simpan. Yang ni belum, doakan.
Itu tujuan dia. Biar orang yang nak doa tu pun ada kesungguhan. Yang nak didoa tu pun ada kesungguhan. Jangan main air liur. Oh, doakan saya. Jenuh kawan tu. Kesian. Jadi biar spesifik. Biar ada benda yang nak didoa. Dan yang keberapa dah lupa. Bab bersalam. Kita jadi adat di Malaysia terutama. Bila salam tu ada duit. Kita bagi dia duit. Sama ada sampul ke, duit ke. Kita bagi. Kalau tidak ada apa-apa ucapan akad, maknanya kita cakap pada dia suruh beli sekian dan dia setuju nak beli. Kalau tak ada, senyap-senyap, kita beranggapan dia nanti pandai-pandai lah dia pergi sana. Dia pandai-pandai lah beli apa yang patut. Kita rasa. Rasa-rasa tak ada. Ingat-ingat tak ada. Kita tak cakap, duit tu jadi duit dia. Suka hati dia nak beli ke tak nak beli apa-apa pada kita. Itu kena jelas. Sebab jadi bebanan pada orang yang pergi. Ustaz, ni dia bagi saya duit sekian banyak. Apa yang saya boleh beli sesuai dengan nilai duit tu. Lebih kurang, lebih jangan kurang pun jangan. Kena beli sebiji macam apa dia bagi. Susah. Kawan tu pula jenis shopping banyak. Ni orang kirim pun banyak. Susah dia. Jangan susah kalau orang pergi buat ibadah. Mudahlah dia. Kalau betul kita memang nak suruh dia beli, bagi tahu. Ini duit, kedai ini dekat sini, ini keadaan dia, jubah contoh. Harga RM100. Bagilah RM120, RM110. Upah dia pergi beli. Penat kan? Kita senang-senang cakap. Okey tak apa. Nanti awak naik sofa ni, awak terus wanas kanan sikit kiri, lepas tu kedai nombor 3. Tuang kedai tu kenal saya. Dan contoh pergi sana, semua orang dia kenal. Contoh keluar je tak balik. Ataupun besok dia buat-buat kenal. Tapi kalau dah balik setahun, 6 bulan, mau nak ingat, lupa dah. Jadi jangan susahkan dia. Bagi lebih sikit, upahlah dia nak pergi. Kalau nak pergi cari tempat yang kita tahu, dia tak tahu, bukan senang. Saya yang memang biasa pergi pun, kalau buat nak mengirim tu, lihat sikit. Sebab kita pun banyak benda nak beli. Untuk keluarga, untuk orang tertentu. Mengirim boleh, tapi tengokkan apa benda nak dikirim. Jadi jangan susahkan dia. Bagi lebih sikit. Boleh beli makan, beli air ke. Hilanglah penat lelah dia sikit. Ni dah lah murah nak suruh tawar. Nak suruh tawar menawar, awak tawar nanti jadi murah. Nanti dia ada lebih bagi tu pulang balik. Pula. Kawan tu dah bersungguh lah. Dia nak perah sungguh-sungguh. Dia dapat balik duit. Kalau tak ada barang tu contoh. Nak beli dah usul cari. Kalau betul nak duit tu balik cakap. Kalau tak ada pulangkan balik. Contoh. Kalau tak malu, muka tak malu. Kalau barang tak ada pulangkan balik. Tapi halalkan dia. Dia pun dah usaha dah. Awak sedekah lah. Ambil lah awak sikit. Lebih tu sedekah. Niat dah begitu. Itu lebih baik. Ni nak juga duit. Kalau tidak tak usah kirim. Tak usah suruh dia beli. Kadang-kadang susah dia tak sempat, tak jumpa cari. Kadang tak tahu kat mana. Jadi bab duit ni kena jaga-jaga. Dia boleh jadi masa muka. Bab duit ni memang dia boleh jadi pecah belah. Dia boleh jadi bergaduh. Adik-beradik lagi sama telah. Jadi bab nak beli barang, kalaupun kita berbahasa, belilah apa yang patut. Contoh, bagi RM50, balik dia beli minyak wangi atau tasbih. Tasbih RM3-4 RM5 lebih kurang. Minyak wangi ada yang RM10, RM20, ada mahal, tengok dia jenis dia. Kita bagi RM50, dia balik beli minyak wangi tasbih. Jangan kita kata ini je ke. Tadi kata buat belilah lebih kurang. Dia pun beli lah. Lebih tu, lebih kurang. Lebih tu dia simpan, yang lebih kurang tu dia beli. Tapi jangan kita. Sebab tu kena clear kan. Tidak buat ni dia memang jadi isu. Dia pergi datang rumah kawan tu lama dia duduk. Dah bagilah. Tasbih minyak wangi. Kok lah dia benda lain nak datang. Nak bagi lagi dia tunggu lama. Dan yang tu dia nak beli lebih kurang. Kalau nak bagi tahu clear, bagi tahu. Tolong beli dengan harga nilaian. Tak cukup nanti saya tambah. Itu okey. Jadi bab duit ni tolong jaga. Tolong jaga sangat. Dia jadi isu. Baik itu yang di Malaysia. Nak pergi hantar, tak hantar pun tak ada masalah. Terpulang jangan jadi masalah. Memanglah bila bab balik tu barang banyak. Kalau boleh kita tolong tawarkan diri. Kalaupun adik-beradik yang duduk jauh, kita tawar, tolong nak pergi ambil. Tak perlu dia bagi duit punya. Contoh dia pergi buat ibadah. Dia pergi buat ibadah, kita bantu. Tolong hantar, tolong bawa balik. Contoh kalau nak. Tak nak tak apa. Jangan letakkan
Apa-apa ada sikit tak apa, nanti dia belilah apa-apa. Tak payah nak. Nak nak tolong. Tak nak tu sah. Bagi tahu tak sempat tu sibuk ke apa, bagi tahu berbahasa. Saya boleh tolong, tapi minyak tu tolongnya isi. Cakap kan, bab duit ni tolong cakap. Jangan kita diam. Kita orang Melayu ni jenis diam. Tak apa, nanti dia faham. Nanti belakang tu habis. 7 ketemuan dia simpan. Itu dah jenis tak reti kenang budi. Aku dah tolong dia. Tolong. Bab duit, bab nak pergi umrah ni dia boleh jadi bergaduh kalau tak kena cara. Baik. Kita ringkaskan. Dah settle selesai di Malaysia semua, dah sampai airport, selamat fly apa semua, ya. Dah sampai sana. Ini saya ringkaskan. Baik di Mekah, baik di Madinah. Dan sebelum pergi dia ada khusus umrah tu. Kalau ada banyak lagi khusus umrah pergi tiap-tiap hari pun tak, tiap-tiap minggu. Ada ilmu baru yang kita akan dapat selain daripada rukun umrah tu. Selain itu ilmu pengalaman. Biar kita pergi, kita tahu apa benda kita nak buat. Schedule kita, jadual kita. Itinerary daripada travel ada. Hari ni pergi ziarah, hari ni buat ini. Tapi kita sendiri dalam satu hari apa kita nak buat? Kita kena disiplinkan diri. Jangan ikut-ikut orang. Contoh di Madinah, masa 3 hari je, hari sampai tolak lah. Tak sempat nak pergi Raudhah, kita mau perempuan. Cek masa, bila nak pergi, bila masa nak rehat, bila masa nak beli bang. Buat masa. Tak tahu tanya Ustaz, macam mana saya nak susun jadual? Jadual travel lain, jadual kita. Orang lain ada yang dia boleh tak tidur. Dia tak tidur siang, malam tak tidur. Ada orang dia pagi, petang dia tidur. Kita tahu diri kita. Cek, biar masa tu lebihkan. Dalam jadual tu biar lebih ke masjid. Tu saya sibuk mengetahui Ustaz tu dah biasa pergi dah. Boleh Ustaz duduk kat hotel tak, dia dah biasa pergi, jangan buat kira kan. Kita yang sekali-sekala pergi ataupun kerap pergi, jarang-jarang pergi. Di Mekah terutama ni, ada masa 7 hari. Lebihkan masa dalam masjid. Tak boleh buat umrah, jangan paksa diri biar nak buat 7 kali umrah bersamaan dengan 1 haji. Itu hadis Melayu. Himpunan hadis-hadis Melayu. Ada banyak lagi hadis-hadis Melayu yang lain. Ini orang Melayu. Jadi kita buat dengan betul. Nak buat 7 silakan, tapi jangan beriktikad 7 kali umrah bersama 1 haji. Tak ada. Nak buat 6 ke 5 ke 2 ke 1 ke. Tapi 1 biar berkualiti lah. Tapi biasanya ada masa lagi untuk kita buat 3. Hari sampai 1, ziarah 2, nanti 1 lagi buat 3. Buatlah lebih tak apa, supaya kita pun puas hati. Tak mampu, buat tawaf sunat. Jadi jangan kita sia-siakan masa tu duduk-duduk. Saya nak makan apa yang sedap tak? Asal pergi sana cari nasi Arab. Iyalah memang sedap. Belanjalah mutawif tu sama. Jangan ngajak saya, Ustaz saya pergi dulu. Bab makan dia tanya mutawif. Tapi bab nak bawa tu payah. Yes. Kawan tu bukan duit banyak pun. Dia tolong bawa tu dia bersyukur. Jadi jangan sibuk bab makanan. Jangan letakkan utama bab nak shopping. Ustaz kat mana nak beli jubah kau? Kat Jeddah Ustaz saya nak beli. Jelah kat Jeddah ada murah. Tapi kalau nak buat bisnes berkotak-kotak, berbala nak pergi Jeddah, beli 2 line, beli 9. Dengan tambang pergi, dengan masa nak pergi balik, rugi banyak masa. Boleh terluang duduk dalam masjid, terbuang di sana. Banyak jubah kan, sebenarnya banyak sangat jubah. Perlu banyak. Nah, dia nak pergi tengok, nak dapat jubah Jeddah dia. Dia jubah semua, made in China, made in Vietnam. Jangan letakkan utama dalam kepala tu nak shopping, nak makan sedap. Letak nombor 10, nombor 20. Utamanya macam mana nak ibadah luar biasa. Dia beza daripada tempat lain sebab ganjaran yang ditawarkan, kelebihan di sana lebihkan. Jangan sibuk nak makan tu luar biasa. Asal nak sedap. Nak pakaian biar yang luar biasa. Ni orang tak pakai kat Malaysia jubah ni, saya nak beli jubah. Letak nombor 10 biar 1-2 hari. Dah sampai tu 2-3 hari, barulah plan nak pergi shopping tengok-tengok. Hari pertama tu time umrah janganlah, jangan. Jangan fikir bab shopping. Handphone. Ni handphone memang penting. Bab telefon kan. Telefon tak apa lagi. Sub wifi. Kalau dengan saya bagi tahu. Umrah dulu, wifi kemudian. Memang pergi lobi dia ada wifi. Kalau bagi tahu pula password, biar lagi penuh etika kat bawah. Jadi memang ada wifi boleh pakai, tapi jangan masa sana sikit, masa sana singkat. Masa pula sekarang bergerak dengan cepat. Jangan sibuk dah sampai sana nak buat umrah dulu apa semua selesai, baru nak cari input line telefon ke apa benda. Kemudian letak kemudian, jangan letak utama.
Nak ambil gambar pun nanti kemudian tu saya bimbang. Sekarang ni orang nak update status, semua nak update. Tawaf yang kedua update selfie. Kena gambar Arab, dia tahu. Arab nak tegur, dia tegur. Jadi kena jaga kan, ada adab dalam masjid. Ada perkara-perkara yang kita boleh buat, ada yang tak boleh buat. Dia kena ada ilmu. Sebab tu pergi kena ada ilmu. Di sana akan ada mentawih, guru agama, pembimbing. Belajar, tuntut dengan dia. Biar sampai dia tak ada masa nak berehat. Tapi bagilah dia rehat. Cuma bila masa berjumpa, time makan, time ziarah, jumpa, tanya soalan. Tanya, macam-macam tanya. Malam janganlah ganggu. Dia pun ada masa nak rehat. Memang kalau pergi umrah ni jaga cuma umrah. Pagi, petang, siang, malam kerja. Time-time tidur, emergency tutup. Ustaz apa tak angkat telefon ni? Kawan tu pun tidur mati. Nampak macam mana penat. Tutup pintu. Dia pun ada masa rehat. Nak jaga diri dia lagi, nak jaga jemaah. Jadi masa malam tu kurangkanlah gangguan sikit. Jangan banyak sangat telefon tanya soal. Ni apa Ustaz lambat baca ni? Kenapa Ustaz tak baca mesej tadi? Dah malam tidur. Jadi kita kena tahu apa perlu buat, apa yang tak perlu buat. Terutama dalam buat ibadah ni di sana biarlah dengan ada ilmu. Saya kira cukup sekadar itu. Banyak nak dikongsikan tapi ruang masa yang singkat daripada program sekarang. Moga-moga yang bakal pergi umrah dapat umrah yang mabrur, umrah yang diterima, yang berkualiti. Biarlah yang kita buat tu paling terbaik. Walaupun pertama kali tapi dengan ilmu kita belajar. Dan banyak lagi, banyak yang kita tak tahu, kita belajar. Jangan kita ikut-ikut, tanya untuk ilmu. Wallahu a'lam. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang kurang datang daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلوا الصفر فإن تسوية الصفر من تمام الصلاة ورؤوس تنقلب الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.